Jadi maknanya tak ada alasan lagi lah, okey, untuk sambung belajar. Mungkin Dr. Ruslim boleh tambah sikit lagi. Dekat sini saya nak tanya Dr. Ruslim, berkenaan dengan selepas ini, pelajar ni kena memilih untuk ke sijil, ke diploma, ke degree ke. Dan saya juga tahu kata ada banyak laluan sekarang ni untuk ke peringkat apa ni yang lebih tinggi. Saya minta Dr. Ruslim tolong jelaskan sikit pasal hal ni. Okay. Silakan. Terima kasih Dr. Izwan. Saya tertarik dengan apa yang Cikgu Fadli sentuh tadi, berkaitan dengan bantuan-bantuan. Terlalu banyak, jadi jangan lepaskan peluang lah. Okay? Sebelum saya jawab soalan Dr. Izwan tu. Tapi sebab apa? Kenapa? Sebab saya sendiri experience bantu orang kata anak PA lah, okay? Penasihat akademik ni saya. Maknanya tak mampu, keluarga tak mampu, dalam universiti pun ada pelbagai kemudahan. Okay? Maknanya bukan tadi kita kata sebelum masuk. Dan bila dah masuk pun sebenarnya ada masih lagi bantuan-bantuan. Kalau macam contoh di UMP ada yayasan UMP dan sebagainya lah. Okay? Dan melalui pusat zakat pun kita boleh minta bila berada di universiti. Alright. Balik kepada persoalan Dr. Izwan tanya. Dari segi mana nak pilih? Okay, nak pergi sijil ke, nak pergi diploma ke, ataupun macam mana. Okay. Ini satu lagi persimpangan dilema. Okay. Ada setengah mak ayah dia kata, okey, terus pergi matrik. Ataupun terus pergi asasi dan sebagainya lah. Okay. Dan untuk mak ayah dengan adik-adik, kena faham. Setiap program yang dibangunkan tu dia ada matlamat dia sendiri. Okay. Dan ada pros and cons. Sebagai contoh kalau kita tengok asasi. Asasi ni kebanyakannya biasanya ditawarkan oleh universiti masing-masing. Okay? Maknanya dan biasanya berfokus kepada universiti tersebut. Okay? Sebagai contoh UMP baru saja kita tawarkan tahun ni. UMP maknanya asasi kejuruteraan dan teknologi. Maknanya berfokus lah. Maknanya untuk belajar program kejuruteraan dan teknologi. Dan dia adalah berbentuk persediaan. Semua program asasi ni berbentuk persediaan untuk menyediakan pelajar sebelum sambung degree. Okay. Biasanya program asasi kebanyakannya universiti akan buat setahun. Okay. Jadi kelayakan pula. Okay, kita kena tengok kelayakan. Kelayakan biasanya 5 kredit. Okay. Maknanya dalam konteks UMP yang saya tahu adalah kemasukannya adalah 5 kredit. Okay. 5 kredit dan asasi UMP dibina khas untuk dual degree program. Maknanya mana-mana yang mak ayah yang rasa anak dia nak dapat peluang belajar di luar negara dengan kos yang sangat murah. 1/4 saja kos. Maknanya kalau pergi overseas, kalau kita contoh di Jerman yang kita kira sebenarnya termasuk cost of living, kita kena spend dalam 400,000. Tapi kalau kita buat dekat UMP, melalui asasi dan sebagainya, kosnya kurang lagi daripada 100,000. Saya rasa dalam 80 lebih, based on yang kita calculate lah. Dan kelebihan dia pula, maknanya pelajar tu dapat dual degree pula. Maknanya dia masuk asasi, kemudian sambung degree. Itu kalau maknanya yang nak sambung dual degree lah. Alright. Jadi, itu yang pertama, maknanya asasi berfokus kepada persediaan untuk program-program dalam universiti itu sendiri. Okay? Tapi ada juga universiti yang buat, dan dia buat tu supaya pelajar dia boleh masuk juga ke universiti lain secara kerjasama lah. Sebagai contoh, asasi UiTM. Asasi UiTM, UMP pun ambil juga pelajar asasi UiTM sebab kemungkinan UiTM pun tak mampu nak ambil semua sekali. Okay? Jadi kita kena faham asasi itu dibuat dan permohonan dia kena mohon melalui UQ. Alright. Matrikulasi pula. Okay, matrikulasi kurikulum dia lebih terbuka. Okay, walaupun hampir sama dengan asasi tadi, tapi dia pelbagai lagi pilihan. Okay, ada pelbagai mode, maknanya ada yang bidang ni matrikulasi, maknanya untuk teknikal pun ada, matrikulasi teknikal, ada sains hayat, ada sains fizikal dan sebagainya lah. Okay. Jadi yang ni ada 2 mode. Maknanya mode yang fast track, saya rasa 6 kredit. Okay, untuk melayakkan masuk matrikulasi. Dan ada satu lagi mode yang 2 tahun. Okay. Maknanya mungkin kelayakan masuk tu mungkin rendah sikit lah. Alright. Dan untuk matrikulasi ada allowance bulanan. Okay. Ada allowance bulanan, walaupun tak banyak tapi at least ada. Okay. Jadi ini benda-benda yang menarik lah untuk mak ayah consider matrikulasi. Cuma memohon, seperti mana saya tadi, format tahun ni
agak berbeza, maknanya perlu memohon melalui bahagian sekolah. Okay? Maknanya cuma dari segi cons dia pula, tidak garanti tempat ataupun bidang pilihan. Walaupun tempat tadi dari segi pembelajarannya terbuka, tapi maknanya selepas matrikulasi kita akan tengok balik result tu, maknanya kat mana pula kita nak masuk. Okay? Jadi kat sini satu lagi pilihan yang kena dibuat melalui sistem UPU semula pula. Okay? Alright. Sains hayat. Pada pelajar-pelajar daripada matrikulasi sains hayat, kalau dia nak masuk program-program kejuruteraan, sebab bidang sains hayat ni tak banyak. Okay? Yang banyak adalah sains teknikal kebanyakannya. Jadi bila nak masuk, dibenarkan, okay? Sebagai contoh kalau nak masuk UMP, tapi pelajar ni kena top up dengan subjek fizik dan sebagainya lah. Alright. Itu daripada matrikulasi. STPM. STPM sekarang ni saya rasa format ni dah makin baik. Sekarang ni saya rasa dia dah buat college Prayu. Okay? Maknanya dia dah berpusat, maknanya dan tak kongsi dengan sekolah. Kalau dulu mungkin pelajar-pelajar tingkatan 6 tak rasa dia adalah pelajar matang disebabkan masih lagi duduk di sekolah dan sebagainya, pakaian pun masih pakaian sekolah. Sekarang ni tak. Maknanya pakaian pun macam gugu-gugu lah. Okay? Dan kadang-kadang kalau duduk dekat sekolah tu menyebabkan adik-adik tingkatan 5, tingkatan 4 pun confused. Ini cikgu ke ini pelajar tingkatan 6 dan sebagainya lah. Alright. Jadi sekarang ni dipanggil Prayu. Okay? Jadi kalau dulu STPM ni susah sebab dia belajar sistem British. 2 tahun kemudian exam di ujung. Sekarang ni dah improvement, banyak sangat improvement, dia dah ikut sistem semester, sistem US. Badan kurikulum pun terbuka. Okay? Dan ini adalah pilihan yang paling termurah istilahnya. Sebab apa? Dia masih lagi duduk di bahagian sekolah dan sebagainya. Jadi kebaikannya pula, maknanya kalau habis SPM, katalah dia habis STPM saja, dia tak nak belajar dah. Okay? Tak nak sambung degree dan sebagainya. Diiktiraf untuk bekerja dalam kerajaan dan sebagainya. Itu kebaikan untuk kelulusan STPM lah. Okay? Dan kebanyakannya sijil diterima mostly dalam dunia. Alright. Diploma pula. Kalau kita tengok diploma, sebenarnya diploma ni dibuat very focus. Okay? Dia adalah mix di antara untuk persediaan untuk belajar degree dan juga untuk bekerja. Tapi biasanya orang refer diploma ni lebih kepada terminal. Maknanya dia masuk dan terus untuk bekerja lah. Alright. Jadi dalam konteks UMP kita dah improve lagi. Kita universiti pertama dalam bidang teknikal yang buat pengajian diploma 2 tahun saja. Okay? Dengan diploma 2 tahun, katalah dia masuk umur 18 habis SPM, 19-20 dah dapat diploma. Okay? Kalau nak kerja, umur 21 tu dah bekerja. Tapi kalau dia sambung degree, okay, dengan perubahan transfer kredit sekarang ni, pemindahan kredit up to 50%, dia boleh masuk degree direct entries dan menghabiskan another 2 years. Ni. Jadi total dia sebenarnya umur 18 tadi, 19, 20, 21, 22 dah bekerja. Berbanding dengan program matrikulasi tadi ataupun STPM ataupun asasi, okay? Maknanya belajar asasi setahun, another 4 years, so 5 tahun. Tapi dia ada kebaikan masing-masing. Maknanya inilah satu benda yang penting sangat ibu bapa nak memahami apa target. Kalau nak target untuk kata contoh tadi, nak pergi ke luar negara, sebagai contoh dalam konteks UMP, maknanya boleh masuk asasi dan kemudian lepas tu buat dual degree dan sebagainya. Alright. So itu perkara yang penting lah untuk ibu bapa tengok. Mana-mana tu kita kena tengok pros and cons dan kita tengok yang paling penting sekali tengok result dulu. Tengok result, okay. Kemudian baru pilih, okay, nak pergi ke mana dan sebagainya. Tapi ada pelbagai laluan yang kita kena tengok dan sebagainya. Okay, so itu saja untuk saya.